Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Johor Land Berhad, Johor Land Official, dan disinkronize bersama di page Hartanah dan Anda. Okay, apa khabar semua? Saya harapkan agar tuan-tuan dan puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sihat-sihat selalu, ceria-ceria bersama keluarga tersayang di pagi Ahad ni. Okay, dan seperti mana yang telah pun diwar-warkan di page Johor Land Official, pagi ni kita ada membawakan kepada anda dua orang sahabat-sahabat saya daripada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor bahagian perumahan. Okay, dua-dua nama kebetulan sama pula tu. Sampai ada orang yang tanyakan saya, nak masuk SUK ni nama kena Haziq ke? Kan? Tapi kebetulan je tuan-tuan puan. Kebetulan dua-dua namanya Haziq. Seorang Haziq Amir dan seorang lagi Haziq Latif. Okay, so kejap lagi saya akan bawakan Tuan Haziq berdua ni dalam rancangan live bersama-sama kita pada pagi ni. Okay, untuk membincangkan topik berkenaan dengan kata apa, perumahan negeri Johor. So saya percaya pagi ni kita bukannya mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang bukan berasal daripada negeri Johor tapi dah lama menetap di negeri Johor. Mungkin ada yang tertanya-tanya, boleh ke saya ni bukannya IC 01 tapi nak memiliki hartanah rumah mampu milik di negeri Johor. Okey, so untuk menjawab soalan tu nanti sekejap lagi kita boleh tanyakan. Tanyakan kepada pihak SUKJ berkenaan dengan terma-terma ataupun syarat-syarat kelayakan untuk memiliki rumah mampu milik di negeri Johor. Okey, so kita bawakan topik ni sebab banyak sebenarnya isu-isu yang berbangkit. Banyak pertanyaan yang dah diajukan terutamanya kepada pihak Johor Land sendiri, terutamanya kepada saya juga pun ada ditanyakan soalan-soalan tu dekat negeri Johor ni macam mana sebenarnya nak dapatkan rumah mampu milik dan sebagainya kan. So banyak yang mengeluh kata, oi rumah kat Johor ni dah macam rumah kat KL pula. Harganya melantun-lantun tinggi kan. So itu yang kita terpanggil lah. Kita terpanggil untuk membawakan kepada anda pihak SUKJ sendiri, terutamanya di bahagian perumahan, untuk kita bincangkan topik pada pagi ini iaitu perumahan negeri Johor. Okay, so saya rasa sahabat-sahabat saya, Tuan Haziq berdua dah bersedia di hujung talian. Saya bawakan kepada anda. Okay, inilah dia Tuan Haziq Amir dan juga Tuan Haziq Latif. Okey, tolong unmute kan mic tu. Apa khabar Tuan Haziq Amir? Wah, khabar baik, coach. Tuan Haziq Latif apa khabar? Alhamdulillah. Okey, sihat belaka So pagi ni itulah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan terutamanya kepada pihak Setiausaha Kerajaan Johor bahagian perumahan kerana sudilah menghantar dua orang wakil yang hebat-hebat belaka ni. Seorang Cik Haziq Amir ni di bahagian perumahan SUKJ ni. Dah berapa lama Cik Haziq Amir di SUKJ? Hampir dekat 7 tahun jugalah. Oh, 7 tahun. Bagaimana Cik Haziq Latif pula, berapa tahun dah di SUKJ? Saya dikalakan dekat pejabat Setiausaha Johor bahagian perumahan ni dah 2 tahun. Dan saya bertugas pada tahun 2019. Oh, okey, alhamdulillah. Okay. So, dua-dua ni saya rasa memang orang yang orang kata terbaik lah untuk membantu dan menjawab segala persoalan yang bakal diajukan pada mereka sebentar lagi. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa persoalan yang ingin diajukan, boleh simpan dulu. Simpan dulu pertanyaan tuan-tuan perempuan tu, tunggu dah hujung rancangan nanti kita akan buka sesi Q&A lah, sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan perempuan boleh masukkan di ruangan komen untuk bertanyakan apa-apa soalan yang tuan-tuan perempuan rasakan ingin diajukan kepada speaker kita pada pagi ni lah. Okey, so kita mulakan perbincangan kita berkenaan dengan perumahan negeri Johor ni dengan Cik Haziq Latif dulu lah. Boleh Cik Haziq Boleh, tak ada masalah. Kebetulan dua-dua nama sama kan. So kita panggil Haziq Latif, seorang lagi Haziq Amir. Macam itulah Okey. Cik Haziq Latif, okey, boleh Cik Haziq terangkan apakah fungsi SUKJ bahagian perumahan tu? Setiausaha Kerajaan Johor bahagian perumahan. Apa fungsi dia sebenarnya? Silakan.
Oh, okey. Okey coach. Sebelum tu saya cuba perkenalkan diri saya dululah. Okey, nama saya Hazim Abdul Latif. Saya adalah sebagai pemulung setiausaha di Pejabat Sosial Kerajaan Johor Bahagian Perumahan. Jadi seperti sedia maklum tadi, saya dah 2 tahun di sini dan alhamdulillah lah, insyaAllah segala makluman dan juga bantuan daripada rakyat negeri Johor khususnya untuk mendapatkan rumah di negeri Johor, saya cuba untuk bantu. Jadi kita di Pejabat Sosial Kerajaan Johor ni sebenarnya coach, kita mempunyai misi untuk menjadi agensi rumah yang unggul sekali. Jadi misi kita juga untuk menyediakan kediaman berkualiti yang mampu dimiliki oleh golongan yang berpendapatan rendah. Kita hanya lebih berfungsi untuk menyediakan pilihan dan juga jualan lah terhadap rumah kos rendah, rumah kos rendah dan juga kedai kos rendah. Jadi kalau anda kata rakyat negeri Johor khususnya, kalau anda kata ada like kepada Facebook kita di SCKJ Bahagian Perumahan, kita biasanya akan iklankan lah beberapa projek di bawah SCKJ Perumahan seperti mana rumah mampu biaya dan juga kedai kos sederhana. Selain daripada itu juga kita juga mengawal dan juga memantau terhadap pemilikan tanah Lok Bumi Putra di negeri Johor ini sendiri. Yang mana kalau tanah Lok Bumi Putra ni kalau nak diikutkan, kalau orang panggil lah, kalau orang kata rumah mampu biaya ni, kalau dia kata Lok Bumi Putra ni dia lebih kepada cakap mahal sikit lah kalau dia kata kita panggil. Jadi kita lebih memantau kepada juga rumah yang ada di negeri Johor dan juga kita juga di negeri Johor ada kepengurusan daripada rumah-rumah sewa. Melalui rumah-rumah sewa adalah projek rumah rakyat dan juga rumah sewa kerajaan di negeri Johor. Okey. So daripada apa yang Cik Haziq Latif terangkan tadi, sebenarnya banyak package-package, banyak skim-skim yang ditawarkan terutamanya oleh pihak SUKJ Bahagian Perumahan negeri Johor lah kan Cuma tu lah mungkin pandangan saya lah, rakyat ni mungkin dia tak berapa ambil tahu dan mungkin mereka tidak ada saluran untuk mereka tengok dan sebagainya, sedangkan usaha tu dah digebling sejak sekian lama lah oleh pihak SUKJ. Jadi mungkin dengan rancangan live ni tuan-tuan puan dapat sedikit gambaran lah. Sebenarnya banyak skim-skim perumahan yang ditawarkan, sebab banyak sebenarnya orang yang bertanya macam mana nak dapatkan dia punya orang kata apa permohonan nak panjangkan permohonan dan sebagainya. Jadi bila Cik Haziq beritahu tadi, sebenarnya saya rasa banyak orang yang dah terbuka mata lah, dan boleh nampak sebenarnya usaha tu dah dijalankan dan cuma kita ni sebagai rakyat perlu grab ataupun ambil peluang tu. Itu yang sebaik-baiknya lah. Dan teruskan dengan Cik Haziq Latif lagi sekali, apakah skim-skim perumahan yang ditawarkan oleh SUKJ kepada rakyat Johor sekarang? Okey, untuk makluman tu juga dan juga para pendengar dan juga rakyat negeri Johor khususnya, kita di Pejabat Sosial Kerajaan Johor ni skim-skim perumahan yang kita tawarkan kepada rakyat Johor khususnya adalah skim rumah mampu biaya Johor. Skim rumah mampu biaya Johor ni kita kalau nak ikutkan ada 4 kategori. Yang mana kalau rumah mampu biaya A ni dengan harga RM42,000 dan juga kalau anda kata rumah mampu biaya B ni pada harga RM80,000 dan rumah mampu biaya C ni pada harga RM150,000. Dan kalau ikutkan mengikut dasar kita yang terbaru pada tahun 2019, kita ada rancangan juga untuk rumah mampu biaya D. Untuk rumah mampu biaya D ni pada harga RM200,000, RM250,000 sehingga ke RM300,000. Dan juga kita juga ada penawaran terhadap projek-projek kedai kos sederhana. Itu untuk rumah mampu biaya Johor lah. Tapi kalau anda kata lot harga kita juga seperti mana tadi kita tahu, dan juga kita juga mengambil tugas dari segi penawaran tanah di negeri Johor. Yang mana kalau anda kata sebarang permohonan untuk lot hartanah kita, kita lebih kepada permohonan melalui sistem e-rumah Johor lah. Jadi kalau anda kata sebuah permohonan yang dibuat oleh pemohon adalah melalui online sistem, dan juga apabila mereka memohon, mereka akan hadir ke pejabat kita untuk hantar beberapa dokumen yang disyaratkan. Kemudian kita akan mengeluarkanlah surat penawaran kepada
pemohon tersebut. Dan yang ketiga adalah kepada program perumahan rakyat dan juga rumah sewa kerajaan. Kita sebenarnya juga memantau dari segi urusan kutupan rumah sewa kerajaan dan juga rumah PPR di negeri Johor. Jadi rumah PPR di negeri Johor ni kalau yang sedang kita jaga lebih kurang ada 11. Yang mana dekat dalam daerah Johor Bahru sahaja kita ada PPR Negeri, kita ada PPR Lana, kita ada PPR Masai, kita ada PPR Sialam, kita juga ada PPR di Kempas. Itu antaranya lah kalau anda kata program-program sewa yang kita tawarkan. Dan juga kalau anda kata untuk rumah sewa kerajaan ni adalah rumah sewa kerajaan di bawah kerajaan negeri sendiri. Contohnya seperti mana rumah sewa Batu Pahat. Di situ pun kita ada menawarkan kepada golongan yang berpendapatan rendah lah untuk menyewa rumah pada kadar harga yang sangat berpatutan. Biasanya kalau rumah rakyat ni kita tawarkan pada harga sewaan RM100 sebulan sehingga RM200 lah. Dan kemudiannya kalau untuk rumah kerajaan ni ada beberapa kadar lah, pada kadar RM100 sebulan ada, pada kadar RM75 sebulan pun ada. Itu yang di bawah kerajaan negeri sendiri. Jadi itulah sebenarnya kalau ikutkan ada kita sebenarnya cakap skim-skim yang di bawah Pejabat Sosial Kerajaan Johor tawarkan. Banyak sebenarnya. Itulah memang kata tinggal nak diambil aja peluang tu, nak di-grab aja peluang tu. Ya betul. Jadi bila ada suara-suara sumbang lah, suara-suara sumbang yang katakan kerajaan negeri ni kurang membantu, sebenarnya mereka tak tahu. Mereka tak tahu dan mereka tak sedar sebenarnya banyak peluang-peluang yang mereka boleh ambil. Yang tak mampu nak beli boleh sewa dulu kan. Siapa yang mungkin berhasrat nak dapatkan peluang-peluang ni boleh tengok dalam website, boleh apply secara online macam yang Cik Haziq Latif beritahu sebentar tadi lah kan. Okey, saya teruskan dengan soalan ketiga kepada Tuan Haziq Amir. Tuan Haziq Amir dah lama dah tunggu bila lah coach tanya dia kan. So kali ni kita tanya pada Tuan Haziq dulu melihat kepada permintaan terhadap segmen hartanah sekarang ni, rumah mampu milik lah khususnya, apakah dasar Kerajaan Negeri Johor dalam memastikan permintaan ini dipenuhi serta adakah garis panduan khusus? Garis panduan khusus diberikan kepada pemaju dalam memenuhi tanggungjawab ni. Sebab kita biasa dengar pemaju-pemaju hartanah ni mungkin dalam satu-satu projek perumahan tu dia dimestikan untuk membangunkan rumah mampu milik untuk dibeli oleh bakal-bakal pembeli lah. Jadi macam mana SUKJ melihat dalam situasi ini? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Coach. Untuk makluman kita pada pagi ini, saya rasa pendengar kita pun selain daripada masyarakat, ada juga di antara konsultan-konsultan, pemaju, ada juga di kalangan pemaju, serta mungkin ada juga rakyat yang di luar daripada negeri Johor lah kan. So mungkin saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan kita punya dasar. Okey, untuk makluman Coach, kita punya dasar perumahan ni telah ditambah baik sebelum ini, di mana pada tahun 2014 dasar perumahan rakyat Johor diperkenalkan. Dan kemudian dasar perumahan rakyat Johor volume pertama telah diperkenalkan dengan wujudan 3 jenis kategori rumah mampu milik. Waktu tu fokus pada rumah mampu milik Johor lah. Jadi fokus pertama pada asas 2014 tu iaitu perumahan komuniti jenis A, perumahan komuniti jenis B, kemudian rumah mampu milik Johor dan juga kedai kos dana rendah. Okey, kemudian pada tahun 2018 kita revise lagi dasar, kemudian kita keluarkan dasar perumahan rakyat Johor versi kedua lah atau edisi pertama, iaitu dia terbahagi kepada 5 aspek, Coach. Untuk makluman Coach, dalam dasar perumahan rakyat Johor ni kita ada 5 aspek dasar yang kita tekankan, iaitu yang pertama dasar rumah mampu biaya Johor ataupun dipanggil RMBJ. Kemudian sistem perumahan mampu biaya Johor, okey, SP2MJ. Kemudian dasar hartanah Bumiputera Johor. Kemudian program perumahan rakyat dan juga rumah sewa kerajaan, dan akhir sekali adalah pindah milik. Jadi untuk makluman Coach, kita tahu sekarang ni
sasaran ataupun golongan sasaran yang hendak memiliki rumah ni kita pecah pada 3 aspek atau 3 kategori, iaitu golongan B40, golongan M40 dan juga golongan T20. That's why kita ada beberapa aspek pecahan rumah atau komponen rumah yang kita pastikan pemohon-pemohon yang mereka kategori B40 mereka tahu nak mohon kat perumahan yang mana. Mereka yang pemohon-pemohon yang M40 atau T20 mereka tahu nak mohon perumahan yang mana. Jadi sebab itu dalam dasar rumah mampu biaya Johor yang tadi Cik Aziz Latif dah terangkan, ada terdapat 5 pecahan komponen, iaitu dasar rumah mampu biaya Johor A, kemudian dasar rumah mampu biaya Johor B, kemudian rumah mampu biaya Johor C, rumah mampu biaya Johor D dan juga kedai kos yang rendah. Jadi untuk makluman coach, untuk rumah mampu biaya Johor ni actually kita pemaju-pemaju yang hendak membina sesebuah projek pembangunan di Johor, mereka terbahagi kepada aspek 60-40. Maksud 60-40 tu adalah pecahan peratus, iaitu mana-mana pemaju yang hendak membangunkan projek perumahan di antara 3 hingga ke 5 ekar tanah yang hendak dibangunkan tu mesti memenuhi komposisi rumah mampu biaya sebanyak 20%. Manakala mana-mana pemaju yang melebihi 5 ekar tanah, iaitu mereka nak buat pembangunan perumahan, mesti memenuhi pembangunan komposisi rumah mampu biaya Johor 40%. Bermaksud, pemaju-pemaju boleh membangunkan rumah-rumah open market, yang saya panggil rumah high-end ni, rumah mahal ni, kan. Mereka juga wajib sediakan 40% rumah mampu biaya untuk dipenuhi bagi projek ataupun tanah yang melebihi 5 ekar. Ini dasar mereka pemaju-pemaju ni kebiasaannya akan follow pada rancangan tempatan daerah lah di kawasan PBT masing-masing. Jadi kebanyakan pemaju ataupun town planner lah, saya fokus pada banyak konsultan yang akan membuat kebenaran merancang ni atau pelan-pelan pembangunan ni datang daripada town planner juga. So mereka akan follow dasar yang telah ditetapkan oleh pihak kajian negeri lah. Jadi selain kita berpegang pada dasar perumahan raya Johor ni, ada beberapa lagi dasar yang mereka guna pakai. Sebagai contoh, garis panduan perancang yang dikeluarkan oleh Plan Malaysia, kemudian KTN, Kanun Tanah Negara dan sebagainya. Perkara-perkara ni adalah antara guideline kepada pihak-pihak maju yang datang ke Johor untuk membangunkan sebuah perancangan perumahan. Jadi saya pergi kepada rumah mampu biaya Johor dulu untuk makluman coach dan juga para pendengar. Untuk rumah mampu biaya Johor kita ada empat kategori yang tadi telah diterangkan, iaitu yang pertama kategori A. Rumah mampu biaya Johor kategori A ini untuk makluman coach dengan keluasan sebanyak 720 kaki persegi untuk rumah mampu biaya Johor jenis A berharga 42,000. Okey. Kemudian komposisi pembangunan dia bergantung kepada zoning lah. Sekarang kita dah ikut zoning kalau kat Johor, iaitu kita ada 3 zoning, iaitu zon A yang merangkumi daerah Johor Bahru dan juga daerah Kelai, zon B iaitu daerah Muar, daerah Batu Pahat, daerah Segamat, daerah Keluang dan kawasan pentadbiran berkuasa tempatan iaitu Pengerang. Zon C, daerah Pontian, daerah Kota Tinggi dan juga Mersing dan Tangkak. Jadi bergantung pada zoning. Jadi komposisi ini pihak maju boleh refer kepada pihak PBT lah, mengikut komposisi pecahan berapa yang perlu bina untuk kategori A, berapa yang perlu bina untuk kategori B, C dan juga D. Tapi dari segi aspek perumahan yang nak dibina tu, kita maklum untuk kategori A mesti berkeluasan 720 kaki persegi. Itu syarat dia. Kena jual harga 42,000. Untuk kategori B mesti 850 kaki persegi, kena jual dengan harga 80,000. Kemudian untuk kategori C berkeluasan 1000 kaki persegi mesti perlu jual 150,000, dan untuk kategori D 1400 kaki persegi perlu jual pada harga 250,000 hingga ke 300,000. Kemudian kedai mesti 1200 kaki persegi dengan perlu jual dengan harga 200,000. Kawalan jualan ni memang datangnya daripada pihak SK Perumahan. Sebab tu untuk makluman coach dan juga para pendengar juga, kebiasaannya para pemaju ni ada beberapa flow yang mereka kena follow untuk membina sebuah perumahan. Kena ada daftar lesen dan sebagainya, kemudian kena refer kepada pihak PBT, kena lihat kawasan tanah dan sebagainya. So
aspek-aspek ni setelah mereka dah penuhi dan kerja pembinaan tu telah dibuat, apabila pemaju hendak menjual rumah baru dia akan hadir ke SK Perumahan. Syarat pemaju apabila mereka hendak menjual rumah untuk rumah mampu milik ataupun rumah mampu biaya ni dan juga lot Bumiputera, mereka perlu mendaftar dahulu dalam sistem perumahan. Dan apabila mereka bersedia untuk menjual rumah, barulah pihak kami akan menawarkan rumah tersebut kepada para pembeli. That's why rumah ni kita pihak SK Perumahan ataupun kerajaan negeri pun bergantung kepada pihak pemaju juga. Sebab tu kita punya guideline tu adalah salah satu perkara yang kita akan bantu para pemaju untuk menarik lebih ramai mereka memenuhi keperluan-keperluan rakyat dan juga secara tak langsung akan memenuhi demand juga supply yang ada di negeri Johor. Untuk luar tanah Bumiputera pula, bagi projek-projek high end lah yang tadi saya cakapkan, open market 60% yang kena bina, 40% mesti memperuntukkan lot Bumiputera kepada rakyat Johor. So actually biasanya Bumiputera ni harganya 300 dan ke atas lah. Jadi keperluan dia mungkin di kalangan para pembeli ataupun pelanggan M40 dan ke atas, M40 dan 320 lah. So itu antara sedikit lah Coach untuk berkaitan dengan soalan yang Coach bangkitkan tadi berkenaan dengan dasar-dasar yang kerajaan negeri sediakan. Okey, terima kasih banyak Cik Haziq Amir. Daripada penerangan Cik Haziq Amir tadi tu lah, alhamdulillah saya pun baru tahu sebenarnya ada banyak kategori, ada A, B, C dan sebagainya lah. Lepas tu ada rumah kedai. Lepas tu saya nak tanya balik lah, relate dengan soalan yang ketiga tadi dengan Cik Haziq Amir lah. Just terlintas di fikiran saya. Rumah yang keluasan 720 kaki persegi dan juga 850 kaki persegi ni untuk kategori A dengan B ni memang rumah high rise sahaja ke ataupun ada yang landed juga? Itu luas lantai untuk makluman Coach, luas lantai untuk kategori A, B, C atau D sebagainya, dia tak kisah kategori rumah tu sama ada townhouse ke, rumah landed ke, rumah strata ke, dia mesti mengikut aspek luas lantai yang telah kita tetapkan lah. Iaitu 720, 850 dan juga 1000 segi. Itu memang kita tetapkan. Macam mana pun pemaju mungkin untuk makluman Coach juga mungkin kadang-kadang ada arkitek lah yang akan desainkan rumah sebagainya kan. Jadi mungkin mereka akan buat ubah suai mungkin desain rumah tu bentuk ada yang bentuk kotak atau sebagainya. Macam mana pun di peringkat kita nakkan 1000 kaki persegi itu dipenuhi ataupun luas lantai yang kita nyatakan tadi kaki persegi itu dipenuhi mengikut dasar yang telah ditetapkan. Tak kisahlah desain dia macam mana. Clear. So as long as luasnya tu menepati syarat dan okey lah kan, tak ada masalah lah. Ya, betul. Okay, alright. Okay, kita teruskan dengan Cik Haziq Latif. Lama Cik Haziq Latif tunggu bila lah nak tanya dia kan. So soalan yang keempat ni. Okay, bagaimana SUK Johor bahagian perumahan boleh membantu rakyat negeri Johor khususnya dengan pemilikan rumah? Okay, silakan Cik Haziq. Okey, untuk makluman Coach, kalau di mana saya maklum tadi, selain daripada rumah mampu biaya Johor, Tanah Lot Bumiputera dan juga rumah-rumah PPR dan juga rumah sewa kerajaan, kalau anda kata kerajaan negeri Johor ni ada juga banyak sebenarnya beberapa skim bagi membantu sebenarnya rakyat negeri Johor khususnya untuk memiliki rumah. Yang pertamanya kita ada buat skim sewa beli sebenarnya. Kalau nak ikutkan skim sewa beli kita ni adalah di bawah syarikat jenasi Takzim, yang mana apabila pemohon rumah ingin membeli rumah, kita ada tawarkan beberapa projek di bawah skim rent to own ni ataupun kita panggil RTO. So mereka ni biasanya kita akan beri peluang untuk mereka menyewa dahulu untuk rumah yang mereka ingin beli ni, dan apabila mereka diberikan peluang untuk menyewa ni dan satu tempoh, kita akan offerkan mereka untuk memiliki ataupun membeli teruslah unit rumah yang mereka duduki sekarang. Itu antaranya lah. Dan kemudiannya apabila skim rent to own ni pun baru-baru ni melalui belanjawan Johor 2021, kita juga ada program di bawah rent to own juga yang kita panggil skim perumahan Johor Prihatin. Kemudian untuk di skim sewa beli ni, ia juga melibatkan tempoh sewaan selama 25 sehingga 30 tahun. Tapi ini kita masih dalam peringkat cakap perasan lagi, yang mana nanti kan apabila ada projek yang telah
kita assign untuk kita tawarkan kepada pemohon yang berkelayakan, dan nanti kita akan maklumkan melalui iklan kita di portal kita sendiri nantilah. Okay. Dan kemudian sebenarnya kita juga kalau anda kata pemohon rumah mampu biaya Johor ni, sebenarnya kalau saya rasa ingatkan ini pun masih lagi ramai yang tak tahu. Kalau anda kata apabila pemilik rumah mampu biaya Johor ni yang telah membeli rumah mampu biaya Johor, mereka sebenarnya entitled untuk diberikan voucher 3,000. Voucher 3,000 ni kerajaan negeri memang telah memperuntukkanlah kepada mana-mana pemilik rumah mampu biaya Johor. Apabila mereka selesai beli dan semua orang cakap dari segi perjanjian SPA apa semua telah selesai, mereka akan entitled untuk mendapatkan voucher 3,000 ni. Dan untuk voucher 3,000 ni mudah saja, dan hanya perlu mengisi borang yang telah kita sediakan di Pejabat Sosial Kedah Johor bahagian perumahan, ataupun boleh juga download melalui portal kita untuk skim voucher 3,000 ni. Kalau dahulu sebelum ni hanya voucher ni sebanyak bernilai RM1,000, yang mana kita akan membagi secara cash ataupun transfer lah melalui EFT ataupun melalui account bank. Jadi sekarang ni melalui Belanjawan 2021 ni kerajaan telah naikkan kadar voucher itu kepada RM3,000. Itulah antaranya kalau anda kata kita boleh sebutkan bantuan lah yang diberikan oleh kerajaan negeri Johor khususnya. Terbaik memang dah lah dapat rumah, dapat voucher lagi, bukan sikit-sikit RM3,000 Betul. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya lah, apa sebenarnya skim RTO ataupun rent to own ni, sewa beli mungkin yang baru dengar perkataan rent to own dan sebagainya. Rent to own ni sebenarnya satu skim yang membolehkan tuan-tuan perempuan untuk menyewa dulu. Kita ni bila nak beli rumah, kadang-kadang kita tak tahu location tu macam mana, dia punya feel duduk kat kawasan tu macam mana, dia punya persekitaran kan. Jadi kita rasa macam sebelum kita decide untuk beli rumah tersebut, kita sewa dulu rumah tersebut. Jadi betul. Dengan adanya skim rent to own ni, tuan-tuan perempuan boleh menyewa terlebih dahulu sebelum buat keputusan untuk membeli. Jadi itu yang Cik Haziq Latif beritahu tadi lah, ada package rent to own yang disediakan. Nak dapatkan maklumat lanjut tu janganlah malas-malas, pergilah ke website SUK Johor di bahagian perumahan tu, insyaAllah. Okey, kita teruskan dengan Cik Haziq Amir. Okey, Cik Haziq, apakah kriteria yang melayakkan pemohon membuat permohonan untuk skim-skim perumahan tu? So saya ni IC 01 Cik Haziq Amir. Tapi saya dah lama duduk kat Kajang. Saya sekarang ni tinggal di Selangor kan. Adakah saya ni orang yang dikategorikan layak untuk membeli rumah-rumah di negeri Johor? Okey, silakan. Okey, untuk maklumat sedikit daripada iaitu berkenaan dengan voucher. Untuk maklumat tu juga dasar kerajaan melalui Cik Haziq Amir, suara ada bergema sikit, tak apa-apa clear. Okey, clear tak? Sekarang okey, better. Okey, baik. Berkenaan dengan voucher tadi, Coach, melalui Belanjawan 2021, voucher 3,000 kita akan berikan, ni kita detailkan sikit, kita akan berikan kepada pemohon yang mendapat kunci ataupun VP vacant position tu pada tahun 2021. Tapi bagi pemohon-pemohon yang telah mendapat kunci sebelum ini, kita still bagi voucher, tapi voucher 1,000. So untuk 21 dia punya special sikit, dia punya budget atau belanjawan dia. Okey. So saya terus kepada kriteria ataupun permohonan, syarat-syarat permohonan untuk skim perumahan ni. Okey, untuk makluman Coach, bagi pemohon-pemohon yang nak membeli atau memohon rumah mampu biaya Johor, antara syarat-syarat dia adalah pertama mestilah berkahwin ataupun bujang layak memohon. Kemudian warga negara Malaysia, menetap selama 10 tahun di negeri Johor dan berumur 18 tahun ke atas. Kemudian hanya ada satu permohonan saja bagi pasangan suami isteri, manakala kemudian pemohon dan pasangan yang telah memiliki, ini maksudnya kalau dia dah memiliki rumah kos rendah atau dah memiliki rumah PKJA, PKJB yang sebelum ini,
ataupun rumah mampu biaya A, mampu biaya C, dia tak boleh memohon rumah yang lebih daripada harga yang telah yang dia nak mohon. Contoh, dia dah mempunyai perumahan kategori A, contoh 42,000. So dia sebelum ni dia ada rumah kategori A 42,000. So kalau dia nak mohon untuk kategori B atau C, B, dia mesti melalui tempoh moratorium 10 tahun dah dia memiliki rumah tersebut. Tapi kalau dia nak mohon kategori C, D, tak ada masalah, anytime boleh. Sebab kita nak kawal untuk kategori 42 dan juga 80. Tapi bagi pemohon dah mempunyai rumah dengan harga kategori C, contoh 150,000, dia nak mohon rumah dengan yang berharga 42 atau 80,000, kita akan tolak, tak layak lah. Sebab dia tak boleh mohon rumah yang bawah daripada harga yang telah dia miliki. Dia tak boleh downgrade lah, senang cerita kan? Ya, dia kena upgrade. Okey, kemudian pemohon dan pasangan yang telah memiliki rumah kos rendah atau rumah mampu biaya, rumah mewah, okey, yang atas daripada PAR yang telah ditetapkan oleh pihak kajian negeri, dia dah tak layak untuk mohon permohonan-permohonan yang mampu biaya ni lah, yang bawah daripada, macam tadi coach cakap dia tak boleh downgrade lagi. Kemudian hanya ada satu pemilikan saja untuk kedai, dia dah ada mohon satu kedai, dia dah tak boleh mohon lagi kedai lain. Okey. Kemudian tempoh pendaftaran. Okey, ini ramai orang confuse. Untuk makluman para pendengar semua, permohonan sekarang ni kita dah menggunakan sistem permohonan secara online. Okey, bila kita mohon permohonan secara online, ada setengah pemohon yang mana mereka hanya daftar saja, buka akaun. Dia tak submit pun permohonan. Dia just log in, create account, lepas tu dia anggap dia dah mohon. Okey, kemudian ada setengah pemohon pula, dia dah buka akaun dekat portal, kemudian dia dah submit permohonan, tetapi dia biarkan permohonan tu bertahun-tahun. Okey, so untuk makluman, apabila para pemohon mesti membuat satu permohonan, pertama wajib buka akaun. Okey, kemudian kena submit dekat dalam portal tu. Dia kalau nak lagi senang, pergi kepada portal Hartanah. Dia dalam e-Rumah Johor tu, you submit dia permohonan, kemudian pergi pada portal Hartanah untuk tengok kategori perumahan yang ditawarkan. Dekat dalam portal Hartanah tu ada 3 kategori rumah yang kita tawarkan. Pertama, rumah mampu biaya Johor. Kedua, PPR atau RSK. Dan ketiga, Lot Hartanah Bumi-Putrah. Okey, ada 3 kategori. So which one yang mana pemohon nak mohon tu, submit je permohonan tu. Mengikut kelayakan yang dia rasa dia layak untuk rumah ni. Okey, kemudian untuk makluman, tempoh sah pendaftaran untuk akaun dia tu hanya 2 tahun saja. Jadi kemudian dia kena renew. Selepas tu dia kena renew. Okey, dan untuk makluman, apabila pemohon memohon suatu projek perumahan, make sure projek-projek yang telah ditawarkan, yang sedang ditawarkan oleh skema perumahan. Okey, untuk makluman coach dulu sebelum kita revise permohonan yang sekarang ni, dulu kita gunakan permohonan by mukim. By mukim ni kita akan melihat di kawasan-kawasan tertentu. Contoh saya orang Muar contoh, so saya mohon mukim kawasan Muar lah contoh. Jadi sekiranya tidak ada mana-mana projek pembangunan yang berlaku dekat Muar contoh, tak ada, jadi selagi itulah permohonan saya akan waiting je, sebagai waiting list lah, menunggu je sebab tak ada projek perumahan. That's why ada setengah orang ni kan komplain sebagainya. Jadi sekarang ni kita dah buat tukar pada sistem permohonan by mukim kepada sistem permohonan by project. By project ni macam mana coach Maksudnya kita mana-mana pemaju yang nak jual projek dia akan submit ke SUK perumahan, kemudian kita terus jual. Kita terus jual. Jadi tak kisah dia area mana, sesiapa saja boleh mohon, maksimum 3 permohonan. Jadi dia boleh submit secara, kalau kata ada 5 projek buka secara serentak untuk dijual, so pemohon boleh mohon submit 3 permohonan maksimum untuk permohonan secara serentak tu. Tak kisah kategori apa. Kecuali ada satu pemaju, dia nak submit mungkin 4 kategori atau 3 kategori untuk dia jual, tapi pemaju yang sama, pemohon tu boleh submit 3 saja kategori yang berbeza secara serentak. Okey. So selain itu had pendapatan untuk rumah mampu biaya Johor A, had pendapatan 4,000, okey, tidak melebihi 4,000, mampu biaya B 6,000, mampu biaya C 8,000, mampu biaya D 10,000 dan juga kedai kos rendah 13,000. Ini had pendapatan isi rumah. Normally kita kira pasangan sekali lah. Okey, suami isteri, so tidak melebihi pada syarat yang telah ditetapkan.
Okey, untuk Log Bumi Putra ni senang je dia punya syarat permohonan. Iaitu pertama, warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. Kemudian pemohon mestilah bertaraf Bumi Putra. Dan yang ketiga, berkahwin atau bujang layak memohon. Jangan terkejut dalam permohonan-permohonan kita banyak juga remaja-remaja kita yang sekarang mungkin dia dah start bisnes dan sebagainya pun ramai mohon Log Bumi Putra. Mungkin dalam umur 22, 23 ramai dah start mohon Bumi Putra. Dan juga ada juga bila dia submit kepada hak kelayakan pendapatan tu, mereka bisnes sebagainya. So memang menepati syarat atau kriteria yang telah ditetapkan. Sebab tu kami nak maklumkan kat sini, pemohon kena tahu dia dekat kategori mana kalau dia nak mohon skim perumahan tu. Okey, kalau dia B40, dia tahulah garis pendapatan untuk B40 berapa, so dia akan mohon kat kategori yang telah ditetapkan. Kadang ada pemohon ni dia dah mohon log bumi tapi dia sebenarnya pendapatan dia mungkin dalam paras kategori RMBA. Jadi dia nak mohon dengan harga rumah 400,000. Kemudian bila dia dipanggil dan ditawarkan, kemudian loan tak lepas sebagainya, dah orang kata apa, satu mungkin ada pemohon yang layak, seterusnya tu akan dapat kalau kata yang bawah ada, sebab sistem permohonan log bumi kita pakai sistem queue. Jadi satu PTD tu ada 5 orang pemohon, so mungkin pemohon ni dapat, tapi bila dia tak semak kelayakan dia, akhirnya dia telah melewatkan proses jual beli bagi pemohon yang dapat. So make sure kena pasti dululah permohonan-permohonan tersebut. Kemudian untuk PPR dan RSK adalah kategori rumah-rumah kita sewakan lah, seperti mana yang telah ditetapkan dalam syarat yang telah kajian putuskan. Mungkin itu saja kot Coach. Sementara kalau ada pertanyaan lagi ke? Okey, saya tertarik dengan perkongsian Cik Haziq Amir tadi berkaitan dengan had kelayakan, betul lah Log Bumi Putra 60-40 macam yang Cik Haziq beritahu awal-awal tadi kan. Dan kita tengok 300,000 ke atas untuk kategori M40 lah, maknanya M40 300,000 ke atas, betul tak untuk Bumi Putra tu? Ya, betul. So harga rumah ni kalau kita tengok lah dekat negeri Johor khususnya, kita jangan, saya selalu ingatkan tuan-tuan perempuan, bila nak beli rumah ni jangan tengok rumah yang cantik dulu, tengok kelayakan kita dulu. Kita nak beli rumah ni bukannya kita kena ukur baju kat badan orang lain, kita kena ukur baju kat badan kita. Kalau kita layak daripada segi pendapatan, dari segi kita punya komitmen dan sebagainya tu, terhad untuk rumah yang berharga 300,000 ke bawah, eloklah kita beli rumah yang berharga 300,000 ke bawah. Jangan paksa diri, jangan menyusahkan diri nak beli rumah yang lebih mahal. Walaupun rumah tu lebih cantik dan menjadi idaman kalbu kita lah. Itu bahaya tuan-tuan perempuan. Nanti sampai satu tahap, bila kita dah cuba juga nak beli, dah orang kata struggle nak dapatkan rumah yang kita nak sangat tu, end of the day kalau berlaku apa-apa masalah, nanti kita yang merana tuan-tuan perempuan. So kena tengok pada kelayakan, beli berdasarkan kepada kemampuan. Okey Cik Haziq, kita tengok sekejap ada soalan ni. Saya pilih soalan daripada Puan Nur Amiz Hashim. SUK Johor ada tak lantik orang tengah untuk dapatkan rumah murah di Johor? Dahsyat soalan dia ni. Untuk makluman semua kalau siapa yang follow kita punya page dekat perumahan sebagainya, kita dah maklum kita tidak ada melantik mana-mana orang tengah. Apa-apa permohonan pertama mohon secara online tuan-tuan perempuan. Mohon secara online. Benda tu simple. Just buat dekat laptop atau handphone pun dah boleh. Pergi kepada portal irumah.johor.gov.my, kemudian you submit account sebagainya. Kemudian apa-apa pertanyaan sebagainya, sama ada boleh pergi ke SUK Perumahan, direct terus ke kita pun tak ada masalah untuk kita untuk bertanya berkaitan dengan kaedah atau cara permohonan, tata cara permohonan sebagainya. Kita tidak melantik mana-mana orang tengah lah, untuk makluman coach dan juga para pendengar. Memang kita direct terus berurusan dengan para pembeli. Coach, mungkin sedikit saya nak tambahkan tadi, saya tertinggal dengan PPR. Untuk makluman coach ni, rumah-rumah PPR ni sebenarnya adalah projek-projek perumahan yang telah dibina oleh pihak kementerian dan diserahkan kepada kajian negeri untuk menguruskan rumah tersebut. Normally rumah-rumah PPR dan RSK ni adalah biasanya sewa, tidak ada pemilikan, tak banyak kita buat pemilikan sebagainya. So bila kita buat sewaan tersebut, make sure pihak SUK Perumahan kita akan buat penapisan yang betul-betul yang berkelayakan lah.
Okey, yang pertama kalau ikut syarat kelahiran kita, pertama pemohon mestilah warga negara Malaysia. Okey, pemohon mestilah berumur 18 tahun ke atas, pemohon mestilah telah berkahwin. Kita galakkan, bukan kita galakkan, kita tetapkan syarat mesti berkahwin. Maknanya bujang dia tak boleh mohon lah. Okey, tapi bagi pemohon yang kehilangan pasangan sebagainya, sama ada keturunan janda atau duda sebagainya, layak untuk dipertimbangkan. Okey, kemudian lain-lain isteri yang tidak layak dipertimbangkan. Okey, maksudnya ni kalau mana-mana pemohon yang ada kahwin lebih lah. Kita tidak pertimbangkan lah. So kalau pemohon tu kita tengok pemohon dan pasangan. Maknanya kalau dia ni pemohon saja, bukan pemohon dan pasangan kalau dia ada berkahwin lebih. Kemudian hanya bujang berumur 50 tahun dan ke atas yang mempunyai tanggungjawab kepada kematian. Okey, yang tadi saya maklumkan bujang kalau dia ada tanggungjawab terhadap ke atas tanggungan yang berkaitan dengan kematian ibu bapa ataupun family dia sebagainya, kita boleh pertimbangkan. Pertimbangkan tu melalui kita lah, sama ada proses tu kita nak menerima atau tidak. Okey, kemudian pemohon atau pasangan mestilah pengundi di negeri Johor. Kemudian pemohon yang telah menetap di negeri Johor melebihi 10 tahun bagi yang bukan kelahiran Johor lah. Okey, kemudian pendapatan kasar isi rumah tidak melebihi daripada RM3,000 daripada pendapatan. Pemohon dan pasangan tidak memiliki harta kediaman. Ini paling penting untuk makluman semua. Kemudian pemohon dan pasangan tidak menduduki mana-mana kuartus kerajaan. Pemohon dan pasangan tidak mempunyai rekod jenayah, dan juga pemohon perlu melampirkan surat sokongan sekiranya aktif atau sebagainya. Ini antara syarat tambahan kita. Kita nak pastikan pemohon tu betul-betul layak atau sebagainya. Mungkin kita dapatkan surat sokongan daripada kampung dan sebagainya. Kebanyakan ni mungkin di kawasan kampung ada golongan-golongan asnaf sebagainya lah kan. Okey, kemudian pemohon dan pasangan yang tidak pernah menyewa mana-mana PPR dan juga RSK, kita akan pertimbangkan. Tapi yang pernah menyewa sebelum ini kemudian ada mohon lagi, tu kita akan tengok kepada kesemakan ada dari segi rekod kemasukan dia sebelum ini macam mana. Okey, so itu antara kriteria untuk PPR dan RSK. Sebab tu saya maklumkan pada coach pagi ni PPR dan RSK memang sekarang kita proses untuk ketatkan sikit lah syarat dia. Pastikan betul-betul pemohon-pemohon yang layak untuk memiliki rumah, menyewa rumah yang telah disediakan. Okey, terima kasih Cik Aziz Amir. Ada soalan daripada Puan Azno Hidayah ni, pernah beli rumah lepas tu dah jual, layak tak dapat RMMJ? Ini sebenarnya kalau nak diikutkan untuk pemohon untuk rumah mampu biaya Johor ni, kita akan lebihlah memberi keutamaan mereka yang memang masih lagi tidak memiliki harta kediaman, coach. Yang mana kalau anda kata, dan terutamanya sekali kalau anda kata orang cakap ni kira rumah pertama mereka. Jadi kalau ikutkan untuk pengguna rumah mampu biaya Johor ni, memang kita akan tumpukan kepada mereka yang tidak memiliki harta kediaman dan juga ini merupakan rumah mereka yang pertama. Cuba kita faham, ada setengah-setengah cakap pemohon yang kadang-kadang ada memaklumkan bahawa tanah kediaman yang mereka ada miliki ini kadang-kadang mereka ni memiliki daripada pusaka. Sebab setengah-setengahnya kadang-kadang dulu mungkin ayah dan juga mak mereka ni ada orang cakap memiliki rumah, dan kemudian apabila berlaku orang cakap kematian, berlaku pindah milik, orang cakap turun milik atas kematian. Jadi kalau ikutkan kita faham, dalam geran biasanya kalau dia kata rumah kediaman tu mereka meletakkan semua sekali lah waris yang ada di dalam tu. Dan kalau dia kata untuk kes-kes macam itu, kalau secara orang cakap prosedur kita di segi pewarisan ada memiliki harta kediaman, yang itu kita akan semakkan juga berdasarkan sama-sama. Cuma kalau untuk kes biasa macam ini, kita akan orang cakap mengambil orang cakap kira lebih bukan membantu jugalah untuk pemohon untuk mereka memiliki tanah kediaman mereka yang pertama. Okey, crystal clear. Terima kasih Cik Aziz Latif. Okey, terima kasih Puan Azno atas soalan tadi. Okey, kita teruskan soalan yang ketujuh kepada Tuan Haziq Latif lagi sekali. Jika pemohon tu bukan anak negeri Johor, dia bukan lahir IC 01 lah, adakah dia layak untuk membuat permohonan skim perumahan di negeri Johor?
Boleh sebenarnya, tapi dengan syarat. Kalau dah diikutkan, kalau untuk mereka yang bukan untuk rakyat negeri Johor ni, tapi keutamaan kita memang akan berikan kepada mereka yang orang cakap IC01 lah, rakyat negeri kita sendiri lah kan, untuk memiliki rumah. Tapi bagi mereka yang bukan rakyat negeri Johor sendiri, kita akan syarat-syarat utamanya adalah mereka mestilah telah bermustatin di negeri Johor melebihi daripada 10 tahun. Biasanya syarat-syarat pemustatin lebih daripada 10 tahun di negeri Johor ni kita akan lihat kepada beberapa dokumen. Contohnya lah, kalau anda kata, biasalah kalau anda kata duduk lebih 10 tahun ni mesti dah orang cakap dah berkahwin, dah anak pun ada anak yang dah sekolah ke apa semua kan. Jadi mungkin kita akan lebih melihat kepada segi berhenti sekolah anak, ataupun mungkin kalau anda kata mereka dah lama duduk dekat di negeri Johor ni, mereka ada membuat macam urusan-urusan perbankan, buka akaun ke, buka akaun tabung haji ke apa semua, mungkin dari segi rekod-rekod tu semua kita akan lihat semula nanti. Kalau anda kata dari segi pemustatinnya ada lebih daripada 10 tahun telah tinggal di negeri Johor, kita akan orang cakap pertimbangkanlah permohonan mereka untuk membangun biaya. Selain daripada tu, contoh macam lesen pun dia juga. Kalau anda kata contoh buat lesen, yalah orang contoh orang negeri Selangor, tapi buat orang cakap duduk kat negeri Johor dah lama kerja apa semua, buat lesen apa semua pun dekat negeri Johor sendiri. Mungkin dari situ pun kita akan tengok juga. InsyaAllah kita boleh pertimbangkan. Tapi biasanya kalau orang negeri Johor ni, keutamaan kita adalah kepada mereka yang rakyat negeri kita sendirilah. Orang itulah tu sebut namanya pun Rumah Mampu Johor. Jadi kita bantulah lebih kepada anak negeri kita sendiri. Okey. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi saya rasa jelaslah di situ tuan-tuan perempuan yang dah lama bermastautin, mungkin ada cikgu-cikgu sekolah yang dah mengajar tahun-tahun duduk kat Johor walaupun bukan IC01, boleh cuba mohon. Yang penting kita cuba dulu. Dapat tak dapat tu belakang kira lah, kita mohon gitu kan. Okey, soalan berikutnya kita tanya Cik Aziz Amir. Adakah permohonan untuk rumah mampu milik dan sebagainya ni, permohonan di bawah SUK bahagian perumahan ni dikenakan apa-apa bayaran ataupun ada booking fee tertentu yang perlu dibayar oleh pemohon tu? Silakan. Baik, untuk makluman coach sebenarnya yang tadi saya telah maklumkan sebelum ni, kita tidak ada melantik mana-mana ejen atau orang tengah untuk menguruskan atau permohonan sebagainya. That's why kita tidak ada mengenakan apa-apa bayaran untuk permohonan. Semua secara percuma, semuanya secara online. Jadi bayaran ni apabila kita hanya kenakan bayaran pada sijil perumahan, sijil tawaran sahaja, iaitu apabila kita dah melalui proses verify permohonan sampai ke peringkat balloting untuk makluman coach. Sekarang kita buat undian secara terbuka bagi rumah mampu biaya Johor. So kita buat pemilihan secara undian terbuka. Jadi mana-mana pemohon yang berjaya dalam mendapat PTD atau lot rumah yang telah ditawarkan tu, mereka akan ditawarkan sijil layak memiliki rumah. Hanya membayar sijil layak memiliki rumah tu dengan cas RM RM20 sahaja. Oh, murah sangat. Maksudnya bila berjaya bayar sijil je. Rumah untuk lot tanah Bumiputera pula bayaran sijil sebanyak RM150 saja. Itu saja. Permohonan sampai ke peringkat proses tu tak ada apa-apa kos pun. Jadi untuk makluman semua, memang kaedah kita ni sebenarnya kalau public ataupun para pendengar yang nak pemohon tahu, so mereka sebenarnya lebih mudah dan lebih selamat lah sebenarnya daripada menggunakan orang tengah atau sebagainya. Betul lah, tak payah. Cuma saya nak tambah sikit berkenaan dengan ejen tengah ni, memang kita dah terlalu orang cakap bertahun-tahun sebenarnya kita hadapi perkara ni, dan biasanya kadang-kadang apa-apa orang cakap rakyat sendiri akan datang bertanya dengan kita, tiba-tiba mereka kata rumah sekian-sekian sini ada tak dapat offer ke apa semua. Jadi bila kita tengok balik, mereka buat dengan siapa, buat dengan orang. Dan kemudian bila tanyanya tu pula tu, kadang-kadang macam sedih pun ya ke, sedih pun memang sedih jugalah kadang. Mereka yang pernah membayar tu sehingga puluhan ribu ringgit, RM11,000 pun ada kadang untuk sikit duit dengan syarat kononnya macam mereka buat dengan orang tu boleh olahkan sama dapat. Tapi itulah kita minta tolong sangat pendengar-pendengar kita yang menonton, yang dengar lah kita punya macam pada pagi ni,
kalau boleh jangan guna orang tengah lah. Apa-apa urusan pun kalau untuk membeli rumah, permohonan ke apa melalui online ataupun apa-apa pun datang ke ofis kita. InsyaAllah macam mana pun kita cuba bantu. Kalau ada kata kita menjelaskan kaedah pengagihan rumah mampu biaya kita dan juga rumah PPR dan juga urusan-urusan lain yang berkaitan lah. Sebab kita kesian sangat kadang-kadang mereka datang tu kadang-kadang datang dah sampai dah nangis-nangis kata dah bayar 3,000, 4,000. Kadang-kadang kita pun tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa coach. Kita juga dah terkena macam tu kan. Jadi kita mohon sangatlah kalau boleh kita tak ada orang tengah. Kita tak ada nanti siapa-siapa apa dari tu online kita, pemakluman FB kita dan juga orang cakap kalau nak orang cakap nak secure, nak kalau orang cakap nak confirm lagi datanglah office kita. InsyaAllah kita cuba bantu. Jadi itulah kalau ada sahabat-sahabat media daripada berita harian ke daripada tulisan ke apa ke yang dengar kita punya perkongsian ni, kalau boleh tulis satu artikel mungkinlah Cik Haziq Amir ke Haziq Latif ke ada masa nanti boleh tulis satu artikel publishkan dekat dalam surat khabar supaya mengingatkan publik jangan berurusan dengan orang tengah, terus direct pergi SUKJ bahagian perumahan untuk membuat permohonan tanda perempuan semua. Tak perlulah tak perlu gunakan orang tengah, tak perlu nak bayar duit kopi ke apa ke, itu semua nonsense, memang menipu je tu semua tu, membongak je orang kata orang Negeri Sembilan kan. Okay. So kita teruskan dengan soalan yang ke-9. Saya nak ajukan pada Cik Haziq Latif juga lagi sekali. Jika permohonan yang dia dah buat tadi tu ditolak oleh pihak SUKJ, macam mana cara dia nak buat rayuan? Okey, kalau anda kata untuk sebarang permohonan, biasanya kita akan cakap tapis di mana syarat-syarat yang kita telah tetapkan. Jadi kalau anda kata ditolak tu, kita tak ada masalah dari segi rayuan daripada pemohon. Kita akan terima dan apa-apa sekali untuk permohonan rayuan apa semua adalah go to online kita, sistem kita lah. Jadi kita bukanlah orang cakap bila orang datang nak merayu ke apa semua tu kita tak layan. Kita cuba bantu. Tapi melalui sistem kita mohon semula untuk projek-projek yang terlibat. Sebenarnya kalau nak diikutkan untuk kaedah pelaksanaan agihan rumah mampu biaya Johor ni coach, untuk orang pendengar semua jugalah, kita ni melalui kaedah undian coach. Jadi kaedah undian rumah mampu biaya kita, kalau dulu sebelum ni, masa sebelum PKP lah, kita panggil pemohon-pemohon yang layak untuk hadir undian, yang mereka telah hantar dokumen yang telah kita tetapkan dan melalui syarat-syarat tapisan apa semua. Jadi kita akan panggil ke satu majlis. Majlis, orang cakap majlis undian terbuka rumah mampu biaya Johor. Kalau sebelum PKP ni kita buat, orang cakap melalui majlis lah. Kita panggil mereka datang, mereka lihat sendiri macam mana proses undian. Kalau anda kata undian tu berlaku semua dan mereka tengok lah macam mana kalau anda kata nombor bola pimpong panggil, mereka keluar dan mereka layak orang cakap dapatlah untuk ditawarkan rumah mampu biaya tersebut. Cuma sekarang ni kalau anda kata bila dah PKP ni dah dilaksanakan, kita pun mau tu orang cakap secara visual atau secara maya lah. Jadi kita melalui kaedah Facebook Live. Yang mana kalau anda kata melalui kaedah Facebook Live tu kita menggunakan konsep yang sama melalui mesej undian kita. Dan kalau anda kata contoh video undian Facebook Live kita ni boleh tengok di dalam laman web Facebook kita di SUKJ bahagian perumahan. Jadi sebenarnya melalui kaedah undian ni sebenarnya kita orang cakap lebih telus lah. Dan mereka nampak sebenarnya apa yang berlaku dalam sistem penawaran kita melalui rumah biaya Johor ni. Jadi kalau ikutkan apabila selesai orang cakap proses pengundian, di dalam undian ni sebenarnya kita letakkan sekali pemohon yang berjaya dan juga pemohon di dalam kategori simpanan. Contohnya lah kalau anda kata rumah A ni bulan bulan ni ditawarkan. Tapi kita letakkan juga di orang cakap simpanan pertama dan simpanan kedua, simpanan ketiga. 3 simpanan kita letak. Yang mana kalau anda kata kita letakkan simpanan yang bertujuan untuk sekiranya bulan ni orang cakap tak berjaya lah ataupun dia menolak lah penawaran rumah mampu biaya yang kita offer ni, kita akan tawarkan terus kepada pemohon simpanan pertama. Seterusnya simpanan kedua dan juga seterusnya simpanan ketiga. Kita akan offer macam tu. Tapi apa-apa macam mana sekalipun kalau ada segi rayuan kita akan cuba bantu dan juga orang cakap kaedah melalui sistem kita ni perlu dimohon semula lah kalau anda kata untuk sebarang rayuan tu. Itu saja coach. Coach, okey, berkenaan dengan yang telah dimaklumkan oleh Cik Haziq Latif, sebenarnya saya kepada para pengajar sebenarnya untuk makluman para maju. Kejap. Bergema suara. Cuba. Hello.
Okey, untuk makluman okey. para pemaju mana para pemaju yang dengar pada hari ini kan, kita galakkan supaya semua para pemaju membina rumah mampu biaya. Okey, sebab di peringkat kami ni kebiasaannya permohonan yang kita buat kepada publik ataupun pelanggan-pelanggan kita ni, kebiasaannya permintaan tu lebih daripada penawaran. Jadi tak perlu risau mana pemaju untuk melabur kat negeri Johor, untuk membina rumah mampu biaya Johor, insya-Allah tak ada masalah dari segi mendapatkan customer. Pelanggan tu dah memang dah ready dah orang kata. Sebab tu peringkat kami ni, kerana kan permintaan yang tinggi banding penawaran ni, sebab tu kaedah kami ni kena buat dengan lebih sistematik dan telus supaya kita nak kurangkan argument daripada ramai pihak. Sebab tu kita galakkan jugalah mana pemaju-pemaju kan yang mempunyai ataupun yang sebelum ni ada hutang tak bina kan rumah membiaya ni, so galakkan bina. Kita galakkan bina kerana sedikit sebanyak mereka ni dapat bantu golongan-golongan especially untuk B40 lah untuk memiliki kediaman. Kerana permohonan terlalu tinggi, jadi kita harap sokongan daripada private developer ni dapat membantu kajian negeri dalam melaksanakan dasar rumah membiaya Johor ni. Sedikit tambahan coach. Okey. Terlanjur Cik Haziq Amir dah bagi tahu tadi tu. Jadi saya saja nak tanya sikitlah nak ulas berkenaan dengan lambakan hartanah yang tidak terjual di pihak pemaju, especially those yang berada di bandar-bandar besar macam Johor Bahru. Kita tengok sebenarnya banyak unit-unit high rise lah especially rumah pemilikan strata yang banyak sebenarnya tak terjual, yang overhang istilah itu kan. Jadi kalau katalah pemaju-pemaju ni dia berhasrat untuk categorizekan, nak mengkategorikan semula rumah tersebut di bawah katalah lot Bumiputra ke, ataupun dia nak tukar asalnya katalah harga jualannya mungkin dia jual tak laku 350,000, lepas tu dia turunkan harga tu nak suit dengan requirement SUKJ untuk lot Bumiputra tu dia kurangkan kepada 300,000 sebagai contoh kan. Adakah benda tu dibolehkan? Just nak pastikan yang overhang property yang tak terjual ni tadi mereka boleh jual dengan lebih mudah lah. Daripada tak laku baik jual harga murah kan, dan dia suit dengan kuota yang dah ditetapkan oleh pihak SUKJ bahagian perumahan. So macam mana Cik Haziq Amir? Okey, untuk makluman coach hartanah Bumiputra ni, mana-mana pemaju yang nak mendaftar kepada SUK Perumahan bagi penjualan hartanah Bumiputra, dia akan melalui 4 proses. Okey, iaitu apabila pihak pemaju telah menerima semua syarat-syarat telah diminta oleh pihak BT sebagai PTG, jadi dia akan ke SUK Perumahan untuk menguruskan penjualan rumah. Jadi pertama mereka kena membuat pendaftaran projek. Jadi contohlah pemaju ABC kan, dia ada lebih kurang 100 unit rumah hartanah high end open market. Jadi dia nak jual, so dia kena daftar projek. Jadi daripada 1 unit tu 40% diperuntukkan untuk lot Bumiputra. Jadi 40 unit lah. Okey, simpelnya 40 unit. So pihak SUK Perumahan akan membuat taburan. So proses kedua selepas pendaftaran mesti taburan. Okey, iaitu kita akan buat plotting untuk rumah mana yang akan diletak sebagai hartanah Bumiputra dan sebagainya. Kemudian proses seterusnya kita akan buat jualan dalam tempoh setahun. Jadi proses jualan itulah yang mana pemohon akan mohon dan sebagainya. Dan keempat adalah proses pelepasan. Jadi untuk proses-proses tersebut, untuk isu pasal high end handover property ni, bagi rumah-rumah yang international lot, international lot, actually kita tidak akan jadikan dia sebagai bumi lot. Untuk international lot dia dah memang international lot. So di peringkat kita hanya fokus kawal untuk lot Bumiputra. Itu saja. So dia tak boleh nak convert lah maknanya. Daripada awal tu bila dah di-categorize kita dah plot dia sebagai Bumiputra. Kalau rumah plot Bumiputra dia akan melalui 4 proses tadilah, pendaftaran, taburan, jualan dan pelepasan. Untuk lot open market yang tidak ditawarkan untuk Bumiputra, iaitu memang untuk international lot, tidak akan dimasukkan. Yang mana dah jual lah, bila dah keluar dia punya plan tu,
Yang mana satu pemaju dia tahu okey 40 unit daripada satu unit 40 unit mana satu Bumiputera, 60 unit mana satu yang international lot. Yang 60 unit tu yang atau international lot tidak akan bila tak boleh jual dia tak boleh tolong jualkan masuk Bumiputera, tak ada. Tak boleh. So proses kita dah buat pendaftaran untuk awal lagi sebelum proses jualan tu berlaku. Proses tu kita dah buat pada awal lagi. Okey. Mungkin Cik Aziz nak tambah kot. Cik Aziz nak tambah ke? Cuma itulah kalau anda kata untuk hartanah lot Bumiputera ni seperti mana yang Cik Aziz maklumkan tadilah. So kita mulakan dengan proses di peringkat taburan dahulu. Kalau anda kata 40% tu contoh kalau rumah ada 100 unit, kita ada 40% maknanya 40 unit tu adalah untuk lot Bumiputera. Jadi kalau anda kata 40 unit tu sebenarnya kita di bawah kita sendirilah yang mana kita akan tentukan plot-plot yang akan ditentukan sebagai lot Bumiputera. Selepas selesai daripada tempoh taburan, barulah kita akan buat pendaftaran. Dan selepas daripada pendaftaran selesai dan kemudian kita akan buat jualan, dan selepas daripada jualan tu sekiranya mengikut dasar kita, kalau anda kata hartanah lot Bumiputera tu tidak terjual dalam tempoh setahun, pemaju akan diberi syarat kelonggaran untuk membuat permohonan pelepasan daripada lot Bumiputera tu kepada lot international biasalah. Itu saja kalau nak ikutkan. Biasanya dia terbalik lah kan. Dia terbalik, maksud dia yang tak laku tu lot Bumiputera kan. Yang berlaku tu biasanya lot international tu lah kan. So kadang-kadang kita nak kena kaji jugalah awal-awal. Biasanya developer mungkin dia dah buat kajian terperinci, kata due diligence sebelum dia nak bangunkan satu projek tu, dan dia dah kira dah sebenarnya dia punya keuntungan dan sebagainya lah. Jadi terima kasih banyak-banyak atas jawapan Cik Haziq Amir dan juga Cik Latif tadi. Sebab tu kita sarankan sebenarnya para pemaju kena buat market study dulu apabila nak bangunkan sebuah perumahan, projek perumahan. Sebab tu kena tahu demand dekat kawasan ni macam mana, golongan-golongan sasaran dia macam mana kan dekat kawasan-kawasan ni. Kalau dia tahu, contohlah saya ambil contoh, dia ambil dekat kawasan-kawasan yang bukan kawasan Johor Bahru, so dia nak bangunkan properti-properti yang mahal. So make sure dia tahu dekat kawasan tersebut pekerja ataupun rakyat di situ dia bekerja kebanyakannya sebagai apa. Jadi dia sesuaikan pembangunan dia tu yang nak dibuat dengan demand yang ada. Sebab kalau tak nanti masalah ni akan back pada kita balik. Sedangkan cadangan pembangunan tu adalah pihak pemaju sendiri. Di peringkat kita sebenarnya kita kawal perumahan-perumahan berkaitan dengan hartanah lot Bumiputera dan juga rumah-rumah mampu biaya Johor. Tu kawalan kita untuk jualan dan juga pembinaan. Okey, faham. Okey, balik kepada soalan Coach, sekali nak ikutkan tambahannya lagi. Kalau anda kata untuk lot Bumiputera ni, sebenarnya kalau anda kata kalau dilihat sebenarnya banyak hairas yang tidak terjual hanya iaitu pembangunan rumah yang berserata. Jadi kalau ikutkan sebenarnya ikut daripada hasil pemerhatian kita lah. Kita sebenarnya orang negeri Johor ni pun sebenarnya kebanyakannya tak ramai juga yang suka sangat dengan rumah serata ni. Mereka memang lebih sekiranya kalau nak kata rumah yang kategori yang cakap rumah bawah lah, rumah landed lah semua kan. Ni biasanya kita melihat dari pemerhatian kita banyak bila kita dengar cakap di rumah serata ni, serata tak apalah, nanti kita fikir dulu macam mana, macam tu lah keadaannya. Itu sebab kadang-kadang mungkin tu antaranya lah orang cakap dan seimbang kalau nak kata kepada orang yang property sendiri. Okey, berbalik kepada kota Bumiputera ni, yang ditakrifkan sebagai Bumiputera, kalau ikut enactment Tanah Negeri Johor ni, Bumiputera tu ditakrifkan sebagai apa? Adakah Bumiputera Sabah dan Sarawak termasuk sekali? Ataupun Bumiputera tu mesti Bumiputera Semenanjung? Okey. Takrifan Bumiputera ni kita lihat sebenarnya kepada orang panggil perlembagaan sendiri pun ada memaklumkan kalau anda kata Bumiputera atau apa. Tapi dia kalau untuk makluman, itulah saya ingatkan mungkin kalau anda kata ada setengah-setengah pendengar yang mungkin tak maklum, kalau untuk kategori lot hartanah Bumiputera ni kadar harga dia sebenarnya ada 50% lebih murah. Saya ingatkan mungkin benda tu kita perlu maklumkan jugalah kepada pendengar. Sebab kalau anda ikutkan rumah, kalau anda kata HM biasa international, mereka akan menjual pada harga yang biasalah seperti mana yang kita lihat. Tapi kalau anda kata untuk lot bumi ni sebenarnya dia layak mendapat potongan harga 50% daripada harga lot awam itu sendiri. Itu yang sepatutnya kalau anda kata pendengar boleh maklum lah. Jadi kalau nak dikau balik kepada soalan tadi, untuk kategori Bumiputera ni kita takrifkan orang cakap yang pertama ni Bumiputera Sabah dan Sarawak. Itu kita kategorikan juga sebagai Bumiputera Melayu, dan kemudiannya India Muslim, Mu'alaf pun kita kategorikan juga sebagai
Bumi Putra dan kemudian Malbari. Malbari, kemudian ada yang macam nama-nama macam Syed, Syekh, Sharifah, Siti, semua tu. Itu pun kita kategorikan juga sebagai Bumi Putra asalnya. Kemudian last sekali adalah kumpulan orang asli Semenanjung Malaysia lah. Iaitu Negrito, Senai dan Melayu Koto lah. Tapi kebanyakannya yang kalau anda kata hadir ni untuk log-log Bumi Putra ni, inilah kategori-kategorinya yang kita akan lihat. Dari segi nama dan kemudian dari segi suat beranaknya, Bumi Melayu, Indian Muslim, macam itulah. Itu sebenarnya yang takrifan kita kalau anda kata merujuk kepada Bumi Putra itu sendiri. Okey, terima kasih atas penerangan Cik Aziz. Baru kita nampak lah sebenarnya tak ada apa ni masalah pun kalau misalnya kata kita ni mungkin keturunan Said ke apa kan, so kita masih juga sebagai biasa orang cakap keturunan Said ni Arab lah apa kan, tapi kita kan sebagai Putranya kan. Kadang-kadang mungkin orang tak jelas tentang tu, jadi itulah yang kita boleh maklumkan aja. Mereka ni dalam kategori orang cakap Bumi Putra juga. Okey, soalan terakhir sebenarnya. Soalan terakhir ni kita tujukan pada Tuan Haziq Amir lah. Bagaimana sebenarnya sambutan rakyat negeri Johor terhadap skim-skim perumahan yang dah ditawarkan ni? So tadi macam Cik Aziz Latif beritahu memang sambutannya sangat menggalakkan, tapi itulah adakah projek yang ditawarkan kini cukup untuk tampung permintaan yang sedia ada tu? Silakan. Okey, untuk makluman coach berkenaan dengan skim-skim perumahan yang pihak SKJ bahagian perumahan ini tawarkan, terdapat dua skim yang saya katakan boleh kata macam pisang goreng panas. Dua skim tu kita ada 4 produk tau, untuk makluman semua. Produk pertama adalah SK Perumahan menguruskan Rumah Mampu Biaya Johor. Produk kedua SK Perumahan menguruskan PPR atau Program Perumahan Rakyat dan juga RSK, Rumah Sewa Kerajaan. Produk ketiga, SK Perumahan menguruskan Hartanah Bumi Putra, dan produk keempat, SK Perumahan menguruskan apa-apa proses pindahan milik. Okey, jadi untuk skim perumahan ada 3 produk lah yang tadi saya nyatakan kecuali pindahan milik. Jadi produk yang saya boleh katakan pisang goreng panas iaitu pertama Rumah Mampu Biaya Johor. Itu insya-Allah kita setakat ni kita tak ada masalah dari segi mencari customer, pelanggan. Sebab kebiasaannya mana permohonan yang kita buat, kita buka dan juga balloting yang kita jalankan, kebanyakan permohonan memang lebih daripada penawaran ataupun rumah yang kita sediakan. Sebab untuk makluman coach, pemaju ni pun juga mereka tengok juga keadaan market sekarang kan. Jadi mereka akan bina mengikut financial yang telah mereka tetapkan dan sebagainya. Jadi ada satu projek mungkin pemaju yang sama, mereka masuk ikut plot. Plot ni maksudnya mereka ikut kategori. Mungkin dia buat RMBA dulu. Yang B, C dia belum buat. So dia buat sikit-sikit. Jadi kita akan tawarkan mengikut kategori yang dipohon oleh pihak maju untuk jual. Jadi normally memang tak ada masalah lah untuk permintaan perumahan ni dekat dekat Johor. Cuma yang ada masalah adalah penawaran rumah tu. Rumah tu kurang. Maksud saya tu mungkin kita kena galakkan lebih banyak pemaju untuk datang ke Johor untuk invest untuk buat Rumah Mampu Biaya Johor. InsyaAllah dari segi customer atau pelanggan tak ada masalah. Okey, untuk yang kedua yang macam pisang goreng panas juga adalah Program Perumahan Rakyat dan juga RSK. Terlalu ramai yang mohon ke SK Perumahan untuk menyewa rumah untuk mendapatkan kediaman. Jadi memang kita punya orang kata tagline lah SK Perumahan ni, satu keluarga satu kediaman. Kita cuba sesuaikan, kadang kita tahu kita ada dari segi permasalahan untuk memenuhi permintaan tu memang kita faham kan, tetapi perumahan SK Perumahan ni kita menawarkan, kita akan cuba mencari jalan tengah macam mana kita nak menggalakkan para pelabur ataupun pemaju ni invest ke Johor, buat rumah kat Johor, perbanyakkan lagi rumah-rumah untuk golongan B40 and 40 ni. Kemudian macam mana kita nak pastikan para pelanggan kita memahami yang mereka ni kena jadikan pertama mungkin PPR tu sebagai kediaman sementara ataupun sebagai transit sebelum mereka memiliki rumah sendiri. Jadi kita pun kadang coach pun faham kan, ada di kalangan pelanggan ni kadang mereka menganggap membeli rumah tu seperti membeli kereta.
Kan? Jadi kemudahan untuk lepas loan tu sebenarnya untuk rumah sebenarnya kalau kita semak pada pihak bank memang kebanyakannya banyak yang tak lepas loan. Sayangnya apabila pihak SUK perumahan membuat semakan dari segi kategori dari segi kategori dan syarat, kita dimaklumkan oleh pihak bank banyak pemohon-pemohon yang dah dapat sijil ni bila pergi buat loan kat bank banyak yang tak lepas. Mungkin kerana dari segi documentation diorang ke, mungkin dari segi komitmen dan sebagainya. Jadi kena faham juga macam mana, kena ada sedikit ilmu macam mana kaedah-kaedah untuk mereka ni membeli sebuah rumah, apa yang perlu mereka prepare. Kan? Sebab kadang ada pemohon yang bila kita semak rekod sikris dia tu, kita dimaklumkan bahawa banyak sangat tunggakan. Jadi rekod sikris tak cantik, tak dapatlah kosong-kosong, mungkin 2, 3 apa sebagainya. Kemudian ada juga komitmen dah terlebih. Kan? Jadi kita menyediakan juga skim rumah sewa kerajaan yang mana mereka boleh sewa dahulu. Kita ada beberapa skim lah, sebagai contoh dekat Tiram, Bandar Tiram, kemudian dekat Tamulik yang mana kerajaan menyediakan skim sewa beli, iaitu 5 tahun mereka sewa dengan generasi takzim di bawah anak syarikat kerajaan negeri. So dalam masa sama mereka akan buat saving, kemudian mereka membeli rumah tersebut. Sebab kita faham ada di kalangan pemohon ni yang mana mereka telah mendapat tawaran rumah, mereka tak standby 10% deposit. Jadi tak standby 10% deposit, itu kalau loan dia lepas 90%. Tapi kalau loan dia tak lepas 90%, dia kena standby, contoh 70% dia lepas loan, 30% dia kena standby. Maknanya dekat, kalau harga RM150,000, dekat hampir RM45,000 dia kena standby untuk beli. So beli rumah bukan seperti beli kereta lah, sebab loan rumah ni bank memang agak detail lah untuk buat semakan. Jadi kena ambil maklum lah, untuk pemaju kita galakkan dia membina, untuk pembeli kita galakkan dia untuk ada ilmu dulu untuk membeli sebuah rumah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Haziq Amir dan juga Tuan Haziq Latif berdua yang sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Satu lagi soalan kita ambil daripada penonton saya terpanggil nak tunjuk soalan Erlian di sini. Miss Erlian yang ada tanya, sudah mohon rumah mampu biaya, kena tunggu berapa lama untuk undi? Lama tak? Dia sebenarnya kalau betul-betul dari segi proses untuk kita panggil undian tu kita memang tak lama sebenarnya, tapi disebabkan kita sebenarnya sekarang ni kita terikat dengan orang cakap peraturan dan juga undang-undang dalam tempoh pelaksanaan kawalan pergerakan PKP. Jadi itu sebenarnya kalau ikutkan, kalau lihat balik semula macam tahun lepas kita hampir setiap minggu kita buat majlis undi sebenarnya, Facebook Live. Jadi itu kita boleh kerjakan, insya-Allah boleh bantu untuk buat penawaran. Cuma sekarang ni bila kita terikat dengan dalam tempoh PKP ni, jadi orang cakap mungkin dari segi majlis, program apa semua kita tak boleh buat dulu. Jadi itu sebabnya kita masih orang cakap dalam sekarang ni kita macam terhanging sikit dari segi pengurusan untuk mengadakan majlis undian tersebut. Tapi insya-Allah kita cuba, anda kata cuba, kita pun dalam perasan untuk membincang semula dengan Majlis Keselamatan Negara kita cuba adakan jugalah sebab kaedah kita sekarang ni macam saya pernah cakap tadi sebelum ni coach, kita melalui kaedah Facebook Live. Jadi mungkin orang cakap dari segi kawalan, prosedur, SOP apa semua kita cuba patuhilah untuk kita melaksanakan kaedah undian melalui Facebook Live. Jadi insya-Allah Encik Puan Erlian, okay, terima kasih atas soalan. Kita akan cubalah menyegerakan juga untuk undian majlis untuk rumah mampu biaya ni dalam masa terdekat, insya-Allah. Okey, sekejap. Muhammad Nur Ridwan ni ada tanya ni, tolong, dia minta saya sampaikan soalan saya kepada Encik Haziq Al-Amir, minta perbanyakkan lagi kuota SME ABC. Terutamanya di kawasan Persekudang. Okey, untuk Encik Muhammad Nur Ridwan ni okey, insyaAllah kita memang collaborate dengan pihak Maju dengan Reda untuk kita pastikan projek-projek perumahan ni dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Walau bagaimanapun, untuk makluman coach juga, pemantauan rumah mampu biaya Johor dibuat, kita adakan juga task force perumahan yang mana di bawah task force perumahan ni kita membuat kawalan dari segi pembinaan dan mengikut progres. Okey, apabila suatu projek, normal projek, apabila suatu projek itu didaftarkan kemudian merancangnya di setiap PBT, pihak pemaju
setelah mendapat kelulusan dari pihak PBT, pihak Maju akan mulakan gerak kerja untuk membuat pembinaan rumah sebagainya. Jadi komitmen Kerajaan Negeri bukan sekadar di peringkat SK Perumahan, komitmen Kerajaan Negeri juga kita ada beberapa agensi lain sebagai contoh pihak berkuasa tempatan, kita juga ada daripada pihak Pejabat Tanah Galian, BPAN, bahagian perancangan ekonomi unit perancangan ekonomi sekarang UPAN. Kemudian kita juga ada di bawah Plan Malaysia, agensi yang juga membantu dalam rancangan tempatan daerah. Jadi banyak agensi sebenarnya dalam kita dah maklumkan bahawa task force perumahan ni mesti digerakkan oleh semua agensi bagi memastikan mana-mana pemaju tidak terkecuali untuk membina rumah mampu biaya Johor. Kerana ini merupakan salah satu dasar yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Negeri mengikut kesesuaian telah ditetapkan melalui PBT yang telah kita tetapkan zoning masing-masing. Sebab itu, untuk makluman semua, di setiap projek-projek perumahan, luas lantai rumah itu sama. Tetapi berbeza ikut zoning adalah dari segi kategori rumah tu. Mungkin ada di kawasan rumah, di kawasan-kawasan contohnya di kawasan-kawasan luar daripada Johor Bahru mungkin ada dibenarkan hanya membina landed saja, kan? Ada yang dibenarkan membina strata, ada yang dibenarkan untuk membina kedua-duanya termasuk townhouse sebagainya. Cuma penerimaan dari segi pelanggan sekarang ni kami lihat pelanggan dah kena mula mungkin kena mula mengambil maklum bahawa tanah sekarang tak macam dulu. Dulu kalau kita ingat Coach di Johor Bahru ni 10 tahun yang lepas mungkin pembangunan perumahan banyak yang landed. Betul. Sekarang mungkin tanah dah kurang. Dulu nak cari rumah landed senang. Sekarang tanah dah kurang. Banyak sekarang ni pemaju bina rumah serata. Kalau kita pergi ke Lebah Kelang kami punya sahabat dia dekat Lembaga Perumahan Hartanah Selangor sebagainya. Mereka sekarang projek-projek perumahan kalau kata rumah-rumah serata tu dah macam pisang goreng panas lah. Betul. Sebab dah terlalu, sebab mereka sekarang memerlukan kediaman. Jadi ada setengah mungkin pelanggan jumpa saya nak rumah landed saja, saya tak sebagainya. So mungkin kengkangan itu yang terpaksa dilalui oleh pihak Maju lah kerana isu keluasan tanah yang mereka miliki. Jadi insyaAllah di peringkat kita ni memang kita tengah perbanyakkan lagi usaha untuk perbanyakkan rumah mampu biaya, bukan sekadar di kawasan Pasir Gudang je semua kawasan. Jadi kita, so mungkin segmen pada hari ni kita pun boleh menggalakkan para pemaju terutama sekali Johor Land lah. Mungkin boleh perbanyakkan lagi rumah kan untuk kategori-kategori tersebut. Tapi kita ucapkan syabas kepada Johor Land lah sebab committed dalam menyediakan rumah-rumah mampu biaya Johor. Tahniah Johor Land Okey, saya rasa cukuplah setakat ni dulu kita punya sesi FB Live bersama dengan sahabat-sahabat daripada SUK Johor bahagian perumahan Tuan Haziq Amir dan juga Tuan Haziq Latif. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak SUK Johor bahagian perumahan atas kesudian tuan-tuan berdua untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Dan insyaAllah jangan serik Tuan Haziq berdua kalau saya kata ada rezeki kita boleh berkolaborasi sekali lagi di masa-masa akan datang ni. Janganlah orang kata apa serik jangan orang kata apa segan-segan lah kita insyaAllah kalau ada rezeki kita panggil lagi mungkin dengan topik-topik yang lebih menarik untuk dikongsikan kepada pendengar-pendengar dan juga penonton kita pada pagi ini. Dan saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan perempuan yang bertanyakan soalan. Saya tak dapat nak pilih semua soalan tuan-tuan perempuan sebab kekangan masa sebenarnya. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita akan organize, kita akan buat sekali lagi sesi perkongsian FB Live ni bersama SUK Johor bahagian perumahan di lain masa akan datang insyaAllah. Okay, terima kasih sekali lagi Tuan Haziq Amir dan juga Tuan Haziq Latif atas kesudian bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, so selamat kata apa meneruskan tapi Johor hari ni kerja kan Ayah kan? Di tempat-tempat lain selamat meneruskan hujung minggu anda. Okay, dan di Johor selamat bekerja dan selamat mencari rezeki di tempat masing-masing. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach.